Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Thumma amma ba'd. Baik, hadirin hadirat sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni masih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menyertai ataupun bersama-sama kita berkongsi sedikit ilmu yang akan kita kupas daripada kitab Tarikh Mushaf dikarang oleh Imam ataupun Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Jadi sambungan daripada kelas semalam, tengok kepada muka surat yang ke-45. Kalau dalam kitab ni muka surat yang ke-45, perenggan yang dua paling akhir, kita berhenti situ semalam. Jadi perbahasan yang akan kita kupas pada hari ini berkaitan dengan Qanun Uthman, yang mana kita telah sebut semalam antara qanun utama yang telah diputuskan ataupun yang telah dibuat oleh Sayyidina Uthman Ibn Affan, iaitu di saat nak menulis mushaf dia tu, mushaf Uthman itu, mana-mana kalimah yang dibaca dengan lebih daripada satu qiraat, satu cara baca, dan di antara qiraat tersebut dia boleh ihtimal ataupun boleh ditulis dengan satu resam. Maka dia akan tulis dengan satu resam lah. Dia boleh ihtimal qiraat yang lain, boleh ditanggung qiraat yang lain, maka dia akan tulis dengan satu resam. Adapun qiraat ataupun kalimah yang dari sudut resamnya tidak boleh nak menanggung qiraat yang lain, maka dia akan tulis mengikut kepada riwayat ataupun qiraat yang dibaca pada sesuatu tempat, seperti mana contoh yang telah kita sebutlah semalam. Baik, insya-Allah sambung lagi pada perbahasan kita pada hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa li 'ulumi shaykhina fid dunya wal akhirah, amin. Wa kana min qanuni Uthman fi kitabati al-masahif aidan أنه قال لهؤلاء القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد ابن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. baik. فإنما نزل بلسانهم ففعلوا. baik. وكان من قانون عثمان, dan kita kata antara Qanun Uthman ni ketika mana nak menulis mushaf, ialah Sayyidina Uthman berkata kepada annahu qala li haula'il qurasyiyin ats-tsalatsah, dia berkata kepada tiga orang Quraisy. Jadi yang mengepalai untuk menulis mushaf ini ada 4 orang. Seorang daripada Ansar dan 3 daripada Muhajirin, ataupun Muhajirin ini adalah daripada kaum Quraisy lah. Jadi satu-satunya Ansar adalah Sayyidina Zaid bin Thabit, dan 3 orang lagi yang berbaki sahabat daripada Quraisy ataupun sahabat daripada Muhajirin. Maka Sayyidina Uthman berkata kepada Quraisy tadi, yang 3 orang tadi, idza ikhtalaftum antum wa Zaidun ibn Thabitin fi syai'in min al-Quran, sekiranya kamu berselisih dengan Sayyidina Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit pada sesuatu ketika mana nak menulis Quran tu lah, nak tulis dengan huruf apa sebagai contoh, maka Sayyidina Uthman kata faktubuhu bilisani Quraisy. Faktubuhu bilisani Quraisyin, maka tuliskanlah, kamu tulislah dengan cara bacaan atau cara sebutan Quraisy. Kerana fa inna ma nuzila bilisanihim, kerana Quran itu diturunkan dengan lisan ataupun dengan lughah Quraisy. Bilisanihim ay bilisani Quraisy lah, diturunkan dengan lughah Quraisy, lisan Quraisy. Fa fa'alu, maka mereka pun melaksanakan perintah Sayyidina Uthman tadi. Wa qad warada annahum ikhtalafu fi kitabati at-tabut. Telah ada riwayat lah,
Sesungguhnya mereka ni telah ikhtalafu, telah berselisih. Ikhtalafu, berselisih, nak menulis perkataan at-tabut. Kalimah at-tabut, bagaimana nak tulis? Adakah nak tulis dengan ta maftuhah ataupun nak tulis dengan ha, ataupun kita kata apa, ta marbutah lah. Nah, maka faqala Zaidun at-tabuhu bil ha'i, maka berkatanya Zaid at-tabuh itu dengan ha. Dengan ha, ditulis dengan ha. Manakala waqala Qurasyyun at-tabutu bit-ta'il maftuhati, dan berkata Quraisy, tiga orang tadi, at-tabut itu ditulis dengan ta maftuhah. Zaid kata tulis dengan ha, Quraisy kata tulis dengan ta maftuhah, titik dua tu. Farafa'u amrahum ila Uthmana, maka mereka pun mengangkat ataupun mengadukan masalah tersebut, perselisihan tersebut kepada Uthman. Fa'amarahum an yaktubuhu bit-ta'il maftuhati li'annahu kadzalika fi lughati Quraisy. Maka Sayyidina Uthman mengarahkan mereka untuk menulis dengan lughah Quraisy, kerana dengan lughah Quraisy itulah Quran itu diturun, dan dalam lughah Quraisy at-tabut itu ditulis dengan ta maftuhah. Karena itu diikut ataupun disuruh untuk mengikuti cara penulisan lughah ataupun lisan Quraisy. Walamma atammu nasakha as-suhufi fi al-masahifi radda Uthman as-suhufa ila Hafsata wa arsala ila kulli ufuqin min al-afaq al-islamiyyati bi mushafin mimma nasakhun. Ketika mana sempurna, selesai menulis mushaf tadi, maka Sayyidina Uthman pun mengembalikan, radda Uthman, Sayyidina Uthman mengembalikan suhuf yang telah ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Kita sebut dah sebelum ni, ketika pengumpulan Al-Quran kali yang pertama di zaman Sayyidina Abu Bakar, sahabat telah menulis ataupun telah mengumpulkan Quran, dan Quran tersebut dihimpunkan dalam satu suhuf. Kita gelar sebagai suhuf lah. Pada waktu itu istilah dia tak panggil sebagai mushaf lagi. Dia ada sedikit perbezaan lah di antara suhuf dan juga mushaf. Suhuf ini adalah jamak kepada sahifah. Sahifah satu, sahifah ni macam satu helai ataupun selai lah, selai kertas kan. Suhuf ni gabungan daripada sahifah itu membentuk suhuf, dan gabungan daripada suhuf itu lah yang membentuk mushaf. Maknanya mushaf tu lebih besar lah. Baik. Cumanya bila mana kita sebut suhuf, maka kita faham bahawa ia adalah Quran yang dihimpunkan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika mana Sayyidina Abu Bakar tulis himpun pada waktu itu, dia sehinggalah dia wafat, kemudian pergi kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar wafat, kemudian dijaga oleh Sayyidina Hafsah. Sebab itulah Sayyidina Uthman mengembalikan balik suhuf tersebut kepada siapa? Kepada Hafsah. Itu dia sebut tu, radda Uthmanus suhufa ila Hafsata. Wa arsala ila kulli ufuqin min al-afaq al-islamiyyah, dan Sayyidina Uthman menghantar setiap ufuk. Ufuk ni maknanya setiap kita kata negeri lah, mudah fahamnya, setiap negeri daripada negeri-negeri Islam, bimushafin mimma nasakhu, satu mushaf daripada apa yang telah ditulis. Makki ditulis, di Mekah dihantar mushaf Makki, di Madinah dihantar mushaf Madani, Madani am lah, sebab Madinah dia ada dua, Madani khas satu lagi Madani am. Madani khas khusus untuk simpanan khalifah. Maknanya kita sebut juga sebagai mushaf al-imam. Mushaf imam inilah yang mula-mula sekali ditulis, iaitu mushaf Madani khas yang menjadi simpanan hak milik, kita kata khusus lah untuk Sayyidina Uthman ataupun khalifah, dan daripada itulah ditulis mushaf-mushaf yang lain. Dan Madani am tu untuk keseluruhan penduduk Madinah. Ada lagi lah mushaf-mushaf yang lain yang akan kita baca pada bab yang seterusnya, bilangan mushaf. Dia ada tajuk dia khusus. Baik. Kemudian wa amara bima siwahu min al-Qur'ani fi kulli sahifatin aw mushafin an yahraqa saddan li babi syarri wal fitnati wa hasman limadati an-niza'i wa hamalan lil muslimin
ala an yaj'alu hadhihi al-masahif al-marji' al-wahida wal asl al-mu'tamida. Dah. Kemudian Sayyidina Uthman mengarahkan mana-mana mushaf, mana-mana suhuf ataupun kertas-kertas yang mengandungi tulisan ayat-ayat Quran dibakar. Sayyidina Uthman mengarahkan untuk dibakar yang selain daripada Quran yang telah dihantar itulah. Kenapa? Saddan li babish syarri wal fitnah. Kerana kita kata nak menutuplah ataupun mengelakkan pintu-pintu keburukan dan juga fitnah. Kerana telah berlaku pada sebelum itu perbalahan ataupun perselisihan di antara umat Islam, dan Sayyidina Uthman nak supaya semua umat Islam di sesuatu tempat itu berpegang dengan mushaf yang dihantar. Contoh penduduk Madinah mesti berpegang dengan bacaan ataupun kita kata mushaf yang ada dalam bacaan yang ada dalam mushaf Madani lah. Jadi dia tak nak ada, sebab kita tahu bahawa sebahagian mushaf-mushaf ni ada tambahan-tambahan yang lain. Jadi membawa kepada umat Islam membaca Quran itu dengan riwayat yang tidak mutawatir lah, seperti mana yang telah kita sebut semalam. Jadi Sayyidina Uthman nak supaya umat Islam kembali kepada bacaan Quran yang sebenar, yang memang kekal ataupun yang telah diputuskan pada urdatul akhirah, iaitu bacaan yang mutawatir, dan berpegang dengan mushaf yang dihantar itulah. Baik, nak menutup pintu-pintu keburukan dan juga fitnah, wa hasman libanatin niza', dan nak kita kata mencantas ataupun memotong perpecahan, wa hamalan lil muslimin, dan nak membawa manusia ini, orang Muslim ini, kepada an yaj'alu hadhihi al-masahifa al-marji' al-wahid, supaya umat Islam menjadikan mushaf-mushaf ini kita kata al-marji' al-wahid, iaitu tempat rujuk, satu-satunya tempat rujuk. Satu-satunya tempat rujuk, dan mushaf yang telah dikirim oleh Uthman itu sebagai kita kata pemutus ataupun yang muktamad lah, berbanding dengan mushaf-mushaf lain yang ada kita kata banyaknya riwayat-riwayat yang tidak mutawatir, yang syadz dan sebagainya. Wal asl al-mu'tamid, dan juga asal yang dipegang lah. Baik. Wa fi dhalik, dan pada yang demikian, maknanya pada cerita ni ataupun sejarah yang telah disebut oleh Imam Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, dia ada riwayat, dia lah ada hadis ataupun athar. Wa fi dhalik yarwi al-Bukhari, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Hudzaifah ibn al-Yamani qadima ala Uthman wa kana yughazi ahlu Syam fi fathi Armeniyah wa Azerbaijan ma'a ahli al-Iraq. Suatu ketika mana perang menentang umat Islam, pembukaan kota di Armenia dan Azerbaijan, Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman telah bersama-sama dengan ahlu Syam dan juga ahlul Iraq. Syam di sebelah atas, Syria, Palestin, Lebanon, Jordan, semua tu, dan juga ahlul Iraq. Kufah, Basrah termasuk sekali Iraq pada waktu itu telah berperang lah. Jadi Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman ada sekali pada waktu itu. Baik. Dan dia kata fa'afza'a Hudzaifatu ikhtilafahum fil qira'ah, faqala Hudzaifah li Uthman. Kemudian Hudzaifah ni telah menyaksikan sendirilah perselisihan tersebut, dan dia berasa takut, berasa bimbang dengan ikhtilaf yang berlaku di antara ahlul Iraq dan ahlul Syam pada waktu itu pada bacaan. Maka telah berkata Sayyidina Hudzaifah kepada Uthman, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, dia kata, adrik hadhihi al-ummah qabla an yakhtalafu fil kitab ikhtilaf al-yahud wan nasara. Jadi Sayyidina Hudzaifah memberi cadangan kepada Sayyidina Uthman supaya untuk kita kata menyelamatkan ataupun menyelesaikan masalah yang berlaku itu sebelum berlakunya masalah yang lebih besar, seperti mana perpecahan yang berlaku pada Yahudi dan Nasrani. Adrik hadhihi al-ummah, kita kata adrik ni dipanggil apa, fi'il amal daripada idrak. Idrak ni kefahaman ataupun pengetahuan. Maka nak supaya Sayyidina Uthman ni memberi kefahaman ataupun memberi pemahaman, pengetahuan pada umat supaya tidak berpecah lah. Kena buat sesuatu
tindakan yang boleh menyelamatkan. Nah, kalau tidak, jadilah perpecahan seperti mana Yahudi dan Nasrani. Fa arsala Uthman ila Hafsata an arsili ilaina bis suhufi nansukhuha thumma narudduha ilaiki. Maka Sayyidina Uthman pun menghantarkan utusan kepada Sayyidatina Hafsah, kerana suhuf yang ditulis pada zaman Abu Bakar berada dalam simpanan Sayyidatina Hafsah. Arsili ilaina bis suhuf, hantarlah kamu pada kami suhuf nansukhuha, suhuf yang telah kami pada waktu zaman Sayyidina Abu Bakar yang telah kami nuskhahkan atau yang telah kami himpunkan. Sayyidina Uthman minta kepada Sayyidina Hafsah, thumma narudduha ilaik, kemudian kami akan kembalikan kepada kamu setelah selesailah. Maka fa arsalat biha Hafsatu ila Uthmana, kemudian Sayyidatina Hafsah menghantarkan suhuf tersebut kepada Sayyidina Uthman. Fa amara Zaidan ibn Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn al-As wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham fanasakhuha fil masahif. Kemudian Sayyidina Uthman mengarahkan ataupun memerintahkan 3 orang tu, Zaid bin Thabit daripada Ansar, kemudian yang baki 3 lagi iaitu Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As dan Abdurrahman ibn al-Harith itu daripada kalangan Quraisy. Jadi 4 orang ni diperintahkan oleh Sayyidina Uthman untuk menulis balik mushaf tadi. Fanasakhuha fil masahifi, maka mereka menaskhahkan ataupun menghimpunkan kembali pada mushaf-mushaf. Wa qala Uthmanu lirrahtil Qurasyiyin, kemudian Sayyidina Uthman berkata kepada kelompok Quraisy tadi, 3 orang tadi, Sayyidina Uthman kata, idza ikhtalaftum antum wa Zaid ibn Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bilisan Quraisy fa innama nuzila bilisanihim fafa'alu hatta idza nasakhu as-suhufa fil masahif radda Uthman as-suhufa ila Hafsata wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasakhu wa amara bima siwahu min al-Quran fi kulli sahifatin aw mushafin an yahruqa. Intaha. Baik. Jadi seperti mana yang kita baca sebelum ni lah. Bila Sayyidina Uthman sebut, bila mana kamu ikhtilaf antara Quraisy dan Zaid, maka tulis dalam lughah Quraisy, kerana Quran itu diturunkan dengan lughah Quraisy. Kemudian dia kembalikan mushaf kepada suhuf tu kepada Hafsah, dan Sayyidina Uthman menghantarkan setiap mushaf itu ke negeri masing-masing ataupun ke tempat masing-masing, ke seluruh tanah jajahan umat Islam pada waktu itu, dan memerintahkan supaya dibakar yang mana selain daripada mushaf tersebut. Warawa Abu Qalabah anna Uthman radhiyallahu, ni dalam riwayat yang lain pula disebut, anna Uthman radhiyallahu anhu kataba ila ahli al-amsar ya'muru bimahwi ma 'indahum mimma yukhalifu mushafahu. Baik. Sesungguhnya Uthman telah menulis kepada ahlul amsar, kepada umat Islam di jajahan di bawah pemerintahan beliau pada waktu itu, menyuruh supaya bimahwin, menghapuskan ataupun memadam apa yang ada di sisi mereka, yang mana ayat tersebut menyalahi mushaf Uthman. Sebab setiap, kita kata bukan setiap lah, ramai juga pada waktu itu mereka ni memiliki mushaf sendiri ataupun kita kata suhuf sendiri. Jadi Sayyidina Uthman mengarahkan untuk memadam mana-mana ayat yang menyalahi mushaf dia, jadi tulis pada waktu itu. Kalau riwayat atas tadi Sayyidina Uthman suruh bakar, riwayat yang bawah ni untuk sapu, memerintahkan untuk sapu saja, padam saja. Walakinna aktsara riwayati ala annahu amarahum bi ihraqiha, akan tapi kebanyakan riwayatnya menyebut bahawa Sayyidina Uthman memerintahkan supaya dibakar, Qala ba'dul afadhili wa innama lam yahruq Uthmanu suhufa Hafsata kama ahraqa ghairaha. Dan telah berkata setengah daripada afadhil, mana setengah daripada orang yang memiliki kelebihan, orang yang cerdik pandai ni, dia kata sesungguhnya
Sayyidina Uthman ni tidak membakar suhuf. Walaupun dia memerintahkan untuk membakar semua yang selain daripada mushaf dia tu, akan tapi suhuf yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar yang ada dalam simpanan Hafsah tidak dibakar. Seperti mana dia membakar mushaf-mushaf yang lain. Sebab apa? Lianna hadhihi as-suhufa i'tabarat masdaran wa aslan li mushafihi wa na'aqada 'alayha ijma'u as-sahabati. Kerana mushaf suhuf yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu diiktibarkan ataupun dianggap sebagai masdar, tempat rujukan lah, ataupun asal kepada mushaf-mushaf dia. Jadi mushaf Sayyidina Uthman yang ada beberapa mushaf itu adalah tempat rujuknya pada suhuf yang ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah Sayyidina Uthman tidak membakar, kerana dia diiktibarkan ataupun dianggap sebagai asal ataupun masdar kepada mushaf dia lah. Dan suhuf itu adalah wa na'aqada 'alaiha ijma'us sahabah. Memang para sahabat ni berhimpun ataupun bersepakatlah pada mutawatirnya ataupun sahihnya, betulnya suhuf yang telah ditulis pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa amma ghairuha faqad takunu mukhalifatun li sahifihi fayakunu sababan lil ikhtilaf. Adapun mushaf-mushaf yang lain ataupun suhuf-suhuf yang lain, maka dia suruh untuk bakar kerana faqad takunu mukhalifah, kerana boleh jadi mushaf-mushaf tersebut menyalahi lima sahifihi, bersalahan, tidak bertepatan dengan mushaf Uthman, maka fayakunu sababan lil ikhtilaf, maka adalah mushaf-mushaf yang selain daripada itu menjadi sebab kepada ikhtilaf inilah. Sebab itulah disuruh untuk dibakar. Adapun Sayyidina mushaf Sayyidina Abu Bakar, dia sama aja. Memang Sayyidina Uthman rujuk kepada suhuf pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah tidak dibakar. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu a'lam. Habis tajuk Qanun Uthman fi kitabatil mushaf. InsyaAllah esok kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, kam marrah jam'il Quranil Karim. Berapa kali Quran ini dihimpunkan ataupun ditulis. Dan mungkin kita akan masuk kepada al-masahif al-Uthmaniyatu, adaduha, halatuha, kaifa ursilat ila al-amsari, mawqiful muslimin azauha. Itu beberapa tajuk lah, beberapa tajuk pecahan-pecahan kecil yang akan kita baca pada kelas yang akan datang insya-Allah. Jadi perbahasan dia lebih mendalam lah. Berapa jumlah mushaf, bagaimana keadaan dia, bagaimana dia hantar tu, dan bagaimana pendirian umat Islam terhadap mushaf-mushaf tersebut. Jadi kita akan baca dalam kelas ataupun pertemuan yang akan datang. Jadi insya-Allah untuk hari ini cukup sekadar itu saja. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf di atas segala kesilapan. InsyaAllah sama-sama kongsikan. Dan sebelum daripada saya mengakhiri, minta jasa baik semualah untuk insyaAllah pada akan datang kita akan ada satu lagi daurah, iaitu daurah matan Tuhfatul Atfal. Daurah matan Tuhfatul Atfal yang akan kita guna kitab Fathul Aqfal. Fathul Aqfal syarhu Tuhfatil Atfal. Matan syarah Fathul Aqfal. Jadi kitab Fathul Aqfal ni juga ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Maka memang dia tulis dua-dua lah. Mula-mula dia buat matan dulu tu Fathul Aqfal, kemudian dia tulis syarah pada matan yang dia susun itu, iaitu Fathul Aqfal. InsyaAllah kita akan baca kitab ni, kita akan buat daurah. Cuma sebelum daripada kita rilis iklan secara rasmi, saya buka tawaran lah kepada semua untuk mungkin boleh buat undian untuk kita pilih waktu mana yang sesuai. Sebab kadang-kadang waktu yang kita nak buat ni mungkin tidak sesuai, kita rasa tidak sesuai dengan peserta yang nak sertai. Jadi boleh ni lah, insyaAllah kita cuba untuk raikan semualah. Kelas percuma saja, kelas free saja, percuma saja. Boleh tengok di grup lah. Saya ada post dalam grup WhatsApp dan juga grup Telegram pun kita dah post. Jadi boleh tengok di situ dan berhubung dengan nombor yang diberi lah, insyaAllah.
Jadi alhamdulillah, terima kasih di atas perhatian semua. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.